شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Teruslah Imam merangkak masjid, pembilan persiap ketua masjid, para alim ulama, para asatidz, tuan-tuan dan puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mendapat kesyukuran kepada Allah Taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama menunaikan salat Isya secara berjamaah dan kita dapat qiyam tarawih 8 rakaat dan insya-Allah kita sambung salat witir. Jadi jangan balik lagi lah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, di ruang masa yang ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan yaitu diamankan untuk mengupas juzuk 13. Kalau ikut masa memang tak cukup 20 minit. Tapi saya cuba untuk berkongsi tuan-tuan iaitu juzuk 13, yang mana surah yang berada dalam juzuk 13 adalah surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini bermula daripada juzuk 12 saja. Iaitu ayat yang dimulai juzuk 13 firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan maksud ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku jadi suci daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Betul kata Allah SWT. Kalau kita tengok nafsu ni, dia banyak. Ada nafsu beberapa peringkat. Nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Cuma di sini disebut nafsu ni, iaitu Allah SWT menjadikan nafsu ni untuk manusia, menjadikan dia bukan sebagai raja, tetapi sebagai menjadi hamba. Nafsu ni susah untuk dikawal. Padahal kita tengok bulan Ramadan, disebut dalam hadis Nabi SAW, syaitan-syaitan dirantai. Dan tapi mengapa masih berlaku juga perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa dan sebagainya? Sebab nafsu tu. Mana syaitan tak kena, syaitan dah bapai dah. Dia disimpan, diikat. Ada ulama kata dia letak dalam lautnya, maknanya dirantai. Jadi siapa yang ada? Nafsu tadilah. Betul, kita tak pelik kadang-kadang bulan Ramadan ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang berkhalwat dan sebagainya, ada juga yang mengambil sepatutnya berbuka puasa. Couple bila tanya dah kahwin belum? Belum. Puasa sama, buka pun sama, depan masjid pula tu. Kalau macam mana kan? Sebab apa? Nafsu tu kan. Duduk rapat-rapat, selfie lagi kan. Kalau dah kahwin tu, dia jaga apa macam tu kan? Jadi nafsu tadi lah, tuan-tuan Allah Ta'ala. Jadi bila kita berpuasa, insya-Allah nafsu tu kita dapat kawal. Alhamdulillah pada malam ni dah malam yang ke-14 kan? Malam 14. InsyaAllah mana kita dah masuk fasa yang kedua bulan Ramadan. Tuan-tuan Allah SWT. Jadi dalam juzuk 13 ini ada beberapa tajuk ataupun kisah
yang boleh saya kongsikan bersama, iaitu yang mana Nabi Yusuf menanyakan kepada keadaan para perempuan yang melukai tangannya. Kalau tengok ayat sebelum ni, bagaimana Nabi Yusuf ini dia duduk dalam istana, dan banyak kita ni saya pendekkan. Maknanya bila Nabi Yusuf ni terlalu cantik ataupun kacak lah, orang panggil kacak kan, sehingga perempuan yang lalu ni dia macam terkesima kan. Maknanya tengok memang ganteng lah, kan, hebat. Jadi sehingga isteri kepada Maharaja ni berminat, sampai dia berlakulah peristiwa. Saya nak cerita tu, cuma nak ceritanya apabila nak menunjukkan Nabi Yusuf ini merupakan Nabi yang handsome, dia pun panggil isteri-isteri YB ni. Bukan YB tak faham lah, YB tempat lain. Dia panggil isteri-isteri datin-datin ni, panggil dan bagi pisau dan juga bagi apple. Jadi bila dah semua dah berkumpul, galik kan, biasa datin-datin kan, korok, pakai mat, berapa gelang, apa ni. Tiba-tiba dia panggil Nabi Yusuf turun daripada tu, semuanya galik tengok. Galik. Bukannya tempat makan tu, kedai galik, bukan. Kat Tanjung Lumpur ada juga restoran galik. Dia galik, dia tengok sampai dia tak sedar tangan dia luka kan, pisau dia tengok. Cuma pelik takjubnya tengok. Seumpama dia kata melihat malaikat. Dah tak pernah tengok pun malaikat, tapi cantiknya Nabi Yusuf kan. Jadi Allah SWT berfirman seraya mengatakan tentang raja tatkala mereka kembali kepadanya dengan mengungkapkan mimpinya yang dia melihat kerana menakjubkan dan mengagumkan. Lalu dia mengetahui keutamaan Nabi Yusuf, ilmunya dan kebaikan akhlaknya kepada rakyatnya yang ada negeri itu. Lalu dia berkata, bawalah dia kepadaku. Yang ni keluarkan dia dari penjara dan bawa kepadaku. Tak kala utusan raja membawa Nabi Yusuf menolak keluar sampai raja dan rakyatnya memastikan kebebasannya dan kesucian kehormatannya dari tuduhan isteri raja yang disebabkan kepadanya, serta bahawa penjara itu bukanlah kerana perkara yang membuntutnya, melainkan kerana kezaliman dan pemusuhan. Lalu Nabi Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Jadi digunakan dalam sunnah ujian terhadapnya ke atas hal itu, dan ingatkan kepadanya kemuliaan dan ketinggian kedudukannya dan kesabarannya. Kata Allah SWT. Kemudian apa lagi? Nabi Yaqub bimbangkan anaknya. Jadi Bunyamin. Ini cerita Nabi Yaqub pula, ayah kepada Nabi Yusuf. Allah SWT mengatakan tentang saudara-saudara Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf menyebut dalam ayat, menyebut dia bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Dia melihat 11 bintang, dia bermimpi kan. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami tidak akan mendapat gandum lagi. Kami tidak akan mendapat gandum lagi. Jadi Nabi yang mereka masukkan pada kali ini adalah jika engkau tidak mengutus saudara kami Bunyamin kepada kami, sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapatkan. Masa itu Nabi Yusuf dah menjadi menteri dah. Sebenarnya seronok nama cerita Nabi Yusuf ini, daripada awal surah sampai ke akhir surah. Tapi sebab masa yang terhad, saya cuba ringkaskan. Jadi sebab itu biarkanlah saudara kami. Sebagai ulama membaca nahtalu dengan menggunakan huruf ya, yakni yaktalu, dan kami benar-benar akan menjaga.
Jadi janganlah engkau mengkhawatirkan kerana dia akan kembali kepadamu. Hal ini sebagaimana perkataan mereka kepadanya berkenaan dengan Nabi Yusuf, biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Di mana ayat yang ke-12 Nabi dalam surah Yusuf. Oleh sebab itu ayahnya berkata kepada kami, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu sekalian. Mana kisah sebelum ini, sebelah adik-beradik ni dia menjaga Nabi Yusuf, tetapi mereka telah mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam telaga. Ada ulama kata pergi buta, macam cerita Kerambi tu kan. Apa? Dia pendekar macam takut kan. Pergi buta, letak dalam tu. Sehingga Nabi Yusuf ini bila ditemui oleh orang musafir, dia ambil dan dijual. Panjang cerita dia. Sehinggalah berikutnya Nabi Yusuf dipenjara dan Nabi Yusuf jadi menteri ketika itu. Dan itulah ayah Nabi Yusuf ini tidak percaya kepada adik-adik yang lain, sebab dia nak hantar pula Bunyamin. Bunyamin juga anak kesayangan Nabi Yaqub juga. Jadi tidaklah kamu akan memperlakukannya melainkan sebagaimana kamu melakukan saudaranya sebelum. Mana ayah dia takut juga Bunyamin ini juga jadi macam Nabi Yusuf. Sedangkan kita tahu Nabi Yusuf ketika itu telah menjadi menteri keuangan di Mesir. Kamu melenyapkan diriku dan mengubah keadaan antara aku dan dia. Maka Allah SWT adalah penjaga yang baik, yang terbaik. Sebenarnya disebut ayat 64. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum rujjat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna rujjat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dzalika kailun yasir. Maksudnya Nabi Yaqub berkata, bagaimana aku akan membenarkan Bunyamin bersama kamu melainkan seperti aku telah membenarkan saudaranya Nabi Yusuf bersama kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia Maha penyayang di antara para penyayang. Baik, tentang Allah Ta'ala. Jadi ayat ini, yakni Allah SWT Maha penyayang di antara para penyayang. Tulisan dia kecil, pakai mata. Di antara para penyayang kepadaku, dia akan merahmati ketuhananku, kelemahanku dan kecintaanku kepada anakku. Aku berharap agar Allah mengembalikannya kepadaku dan menyatukannya kembali kepada Nabi Yaqub memohon kepada Allah Ta'ala agar Bunyamin juga dapat kembali, taklah berlaku seperti Nabi Yusuf yang telah hilang daripada pandangan dia atau hilang daripada jagaan. Dan Allah SWT berfirman, tatkala mereka membuka barang-barang ayat tadi, maka mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Jadi barang yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada budaknya di dalam pelana unta mereka, sebenarnya dia datang tu, dia nak tukar barang tu, tapi dia tukar balik. Tatkala mereka menemukannya ada pada barang-barang mereka, mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini apabila kita kehendaki, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Sebagaimana Qatadah berkata, apa lagi yang kita inginkan selain ini barang-barang kita telah dikembalikan kepada kita dan timbangan kita telah dipenuhi. Kemudian sambungan ayat lagi itu ringkaskan, iaitu berkaitan dengan Nabi Yaqub mencium baju Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, pergilah dengan membawa bajuku ini. Ini bila dia dah Bunyamin ni tadi ditahan sebab dia dapati barang tadi ada dalam bekas dia. Sebenarnya itu trik Nabi Yusuf
supaya adik dia Bunyamin dapat bersama dia. Dan adik-adik yang lain itu balik kepada ayah dia tadi. Lepas tu dia kata barang-barang tu dikembalikan. Tetapi pada Bunyamin ni ada barang milik raja ini, jadi Bunyamin kena tahan. Dan Nabi Yusuf berkata, pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Sebab Nabi Yaakob masa itu telah buta kan. Dan dia pesan kepada adik-adik dia tadi, bawa baju Nabi Yusuf ini kan. Nanti dia akan melihat kembali. Masya Allah, itu mukjizat Nabi Yusuf lah. Nabi Yaakob menjadi buta kerana apa? Kerana sering menangis. Anak kesayangan dia, Nabi Yusuf. Macam kita lah sayang kat anak kan. Sampai nak masuk asrama pun bukan anak yang sedih, mak ayah yang sedih. Kadang nak hantar anak kita pergi kursus dan sebagainya, anak okey, mak ayah pula yang sedih kan. Itu ibaratnya lah. Begitu sayang mana kita kepada anak, begitulah Nabi Yusuf ini sayang sehingga dia bersedih menyebabkan mata dia buta. Bukan macam kasih selamat dia cucuk mata dia sendiri. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku, yakni semua anak-anak Nabi Yaakob. Yang sebelah ni lah kan, termasuk Bunyamin. Dan ketika kafilah itu telah keluar, dalam ayat 94, Walamma fasalatil ayru qala abuhum inni la'ajul riha Yusuf laula an tusamidun. Yakni kafilah itu telah keluar dari Mesir. Ayah mereka berkata, yakni Yaqub alaihissalatu wassalam, kepada anaknya yang tinggal di sisinya, sesungguhnya aku mencium bau Nabi Yusuf. Mana macam kita dan Tuhan Allah Ta'ala, kita tahu bau anak kita kan. Kita tahu baju anak lelaki kita, anak perempuan kita tahu ini baju anak kita. Begitu juga Nabi Yaqub, dia tahu anak baju itu sebab dia buta kan. Dia buta, dia tak dapat melihat, tapi dia dapat mencium bau baju Nabi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, mana dah tua lah kan. Nak kata, orang kata dah tua-tua kadang kemangkuk dan sebagainya, dia ni nyanyi dan sebagainya kan. Tentu kamu membenarkan aku. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Yaakob memang dia tahu, dia dapat bau, cium bau baju Nabi Yusuf. Kalian menisbahkan kepadaku kebohongan dan kedustaan. Ini sebagai ayat yang 94 disebutkan tadi. Maknanya seolah-olah Nabi Yaakob ni dah tua kan. Kemudian dari Abdullah bin Abu Huzail, dia berkata, aku mendengar Ibn Abbas berkata, dan ketika kafilah itu telah keluar, Nabi Yusuf, ia berkata, tak kala kafilah itu telah keluar, maka angin pun bergerak. Lalu angin itu datang kepada Nabi Yaakob dengan membawa bau baju Nabi Yusuf. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku mencium bau Nabi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Nabi Ibn Abbas berkata, Yaakob mendapati bau Yusuf dari jarak perjalanan 8 hari. Masya Allah, mana dia dapat bau juga walaupun sejauh 8 hari. Mana hebat. Itulah mukjizatnya para Nabi kan. Dan firman Allah SWT, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal kan. Ibn Abbas dan imam-imam yang lain berkata, kalian menganggapku bodoh kan. Itulah kadang berlaku anak-anak bila dah besar dan sebagainya. Bila orang tua kita dah berumur 80-90 kan, bila dia cakap tu, itulah kita dah dah tua kadang-kadang dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang dia bercakap perkara yang benar, tapi oleh kerana kadang-kadang kita menganggap perkara tu macam orang yang dah nganuk dan sebagainya, ataupun diistilahkan sebagai bodoh kan. Jadi perkataan mereka, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanku yang dahulu. Ibn Abbas berkata, benar-benar berada dalam kesalahanmu yang dulu. Dan itulah kisahnya. Dan sedikit lagi, iaitu berkaitan dengan orang tua dan saudara-saudara Yusuf bersujud kepadanya.
bila dah berlaku Nabi Yusuf memanggil semua keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan adik-beradiknya ke istana, dan mereka semua, ini ayat yang ke-100. Sebab Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf ni sampai ayat 111 kan. Cuba surah Yusuf, tak masuk lagi surah Al-Ra'd, tak apa, sikit lagi. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf kan. Sebenarnya disebutkan dalam ayat 100, dia ni kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang ada tunduk bersujud kepadanya kan. Mereka berjumlah 11 orang. Di mana yang disebut dalam ayat sebelum tu, Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ra'aitu ni sajidin. Dan inilah buktinya, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf ini datang dan mereka bersujud kepada, mana hormatlah kepada Nabi Yusuf seramai 11 orang. Dan dia Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Barulah ayat yang disebutkan awal surah tadi, Yusuf, barulah kebenaran itu berlaku. Takwil, yang ni dia ceritakan kepada ayahnya sebelumnya. Sungguh aku bermimpi. Ini ayat yang tadi, ayat yang keempat yang menceritakan bagaimana Nabi Yusuf bermimpi. Dia melihat inni ra'aitu ahada asyara kawkaban ra'aitu sajidin, iaitu aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Muaz tiba di Syam, lalu dia mendapati mereka bersujud kepada uskus mereka. Tak kala dia kembali, dia mau bersujud kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, apa ini wahai Muaz? Lantas Muaz menjawab, sesungguhnya aku melihat mereka bersujud kepada uskus mereka, padahal engkau lebih berhak untuk disujudi wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, seandainya aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, nescaya aku akan menyuruh seorang isteri untuk bersujud kepada suaminya, kerana begitu besarnya haknya ke atas isterinya. Disebutkan dalam hadis lain bahawa Salman menemui Rasulullah. Ini hadis kaitan dengan sujud tadi. Sebahagian jalan-jalan Madinah saat itu Salman baru memeluk Islam, Salman Al-Farisi. Lalu dia bersujud kepada Nabi SAW. Lalu lantas beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, janganlah bersujud kepadaku wahai Salman, bersujudlah kepada Zat yang maha hidup lagi tidak mati. Maksudnya adalah bahawa bersujud kepada seseorang diperbolehkan dalam syariat mereka. Oleh sebab itu mereka tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf. Cerita tadi bagaimana 11 orang tadi sujud kepada Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Ia ini merupakan urusan yang dikembalikan kepadanya. Sesungguhnya takwil itu disebut pada suatu urusan yang kembali kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT, tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu pada hari bukti kebenaran itu tiba, yang ini pada hari kiamat. Kebaikan dan keburukan yang dijadikan kepada mereka akan datang kepada mereka. Wallahu a'lam. Kita kata dulu pada malam ini, insyaAllah mudah-mudahan sedikit kekosian berkaitan dengan juzuk 13. Mudah-mudahan dapat manfaat sedikit. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu semestinya daripada Allah Ta'ala, kurang lemah itu daripada Tuhan dan Tuhan sendiri. Aku berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.